Tengok. Ngap tak? InsyaAllah kita buka pengajian pada pagi ini dengan kita sama-sama baca Alkitab Al-Fatihah. Ila hadatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabi rizwan bisyai'il Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Nabina wa Habibina wa Maulana Muhammad Imamil Muttaqin wa Qaidul Ja'an Mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan bersama dengan kebenaran dan juga bersama dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadat wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalata ila al-khairi ibtigha'a mardatillah wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati muliakan Fadil Tuan-Tuan Imam kita, tak lupa juga yang semuliakan Fadil Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Kuasa Masjid, sidang jamaah muslimin muslimat mu'minin Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala. Sekali lagi tuan-tuan, kita dapat bersama pada pagi ini dengan izin Allah Ta'ala. Kita sambung pembahasan ulasan hikam, kata-kata hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari di muka surat 365. Betul tak? Betul lah macam tu. 365. Setelah itu Syekh menunjukkan pada kita
Betul kan? Betul. Setelah itu Syekh menunjukkan kepada kita sesuatu yang boleh membuka pintu harapan, pintu raja dan takut, al-khauf. Pintu Syekh menunjukkan kepada kita sesuatu yang boleh membuka pintu raja dan khauf, harapan dan takut. Di mana beliau menyatakan iza aradta ayyuftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaih. Ulang balik, iza aradta ayyuftaha laka babar raja fashhad ma minhu ilaih. Apabila anda ingin agar Allah Ta'ala membukakan pintu raja, mana harapan terhadap rahmat Allah pada diri anda, fashhad, maka lihatlah apa yang datang daripada Allah kepada anda. Fashhad ma minhu ilaih. Ada nombor 118 tu bawah tu, dia kata musannaf, dia kata orang Islam perlu mempunyai rasa takut terhadap siksaan Allah dan mengharapkan rahmatnya. Kita mesti adalah perasaan takutlah terhadap siksaan dan juga azab Allah Subhanahu Wa Taala, serta kita mengharapkan juga rahmat daripada Allah Taala senantiasalah. Sebab kita tak tahu besoklah macam mana kesudahan kan, kesudahan kematian kita besok. Kita tak tahu lagi. Yang dah mati, matilah. Yang belum mati ni salahnya. Kita tak tahu macam mana akhir kehidupan kita. Jadi kita naklah merasa takut terhadap siksaan Allah, dan juga samping itu kita harapkan rahmat Allah Ta'ala. Kalau ingin mempunyai rasa harap, maka naklah memandang kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak daripada kandungan ibu. Dia kata sejak daripada kandungan ibu sehinggalah dewasa. Itulah dikatakan sebagai nikmat ijad. Nikmat ijad. Alif jim alif dal ijad. Alif ya jim, alif ya jim alif dal ijad. Nikmat ijad, mana nikmat diwujudkan kita di dalam dunia ini. Sebab apa? Ada yang Allah Ta'ala tak wujudkan, gugur kan, kandungan ibu tu gugurlah, mana dia tak lahirlah ke dunia ini. Ada juga yang orang kata lahir pun ada juga yang meninggal dunia kan, lahir je meninggal. Mana belum lagi dapat melihat dunia ni, tiba-tiba dah meninggal, mata pun tak nampak lagi. Sebab yang bayi lahir tu, dia lahir tu bukan makna terus nampak, tak ada, masih lagi dia tak nampak tu. Kalau kita agahkan bayi tu pun dia tak tahu, tak pasal dia makan masa jugalah. Kemudian diikuti dengan nikmat imdad. Alif mim dal alif dal, imdad. Betul tak? Alif mim dal alif dal, imdad. Okey, iaitu nikmat diberikan berbagai-bagai bantuan yang menyebabkan kesempurnaan hidup. Tu berbagai nikmat Allah Ta'ala lagi pada kita. Nikmat akal pemikiran, kesihatan tubuh badan yang sihat, kemudian adanya ayah dan ibu yang menjaga kita. Okey, ada ayah ada ibu yang beri kita susu mulai daripada kecil tadi sampai umur 2 tahun. Lepas tu diuruskan kehidupan kita, makan minum kita, kencing, berak, sakit dan sebagainya, semuanya uruskan oleh mak ayah kita lah. Alhamdulillah lah yang ada mak ayah. Itu dia katakan sebagai nikmat imdad. Nikmat diberikan berbagai-bagai bantuan untuk menyempurnakan kehidupan kita. Dan seterusnya nikmat ibad. Nikmat berbentuk dijauhkan daripada bencana. Ibad, asal perkataan ba'ada kan jauh, bim ba'ain dal,
ba'da. Imdad, kalau ibad, alif ba ain alif dal, ibad. Alif ba ain alif dal, ibad. Okey. Mana ibad, mana dijauhkan daripada pelbagai bentuk musibah, bencana, bala bencana dan sebagainya. Ini pun nikmat juga. Macam tu. Ada orang kena musibah dengan berbagai musibah. Kalau ingin punya rasa takut, hendaklah melihat kepada perbuatan maksiat yang kita lakukan. Tengok perbuatan maksiat kita lakukan. Kita ceklah diri kita sendiri. Banyak orang cek orang lain. Dia hanya perhatikan kesilapan orang lain. Kesilapan diri dia tak nampak dah. Gitu. Kuman sepanjang laut nampak. Gajah depan mata tak nampak. Tu. Gajah atau tonggok depan mata pun tak nampak. Dia nampak salah orang lain je. Macam tu. Okay? Jadi kalau ingin merasa takut, naklah melihat pada perbuatan maksiat yang kita lakukan. Berbagai-bagai bentuk meremehkan perintah Allah, contohnya. Banyak meremehkan perintah Allah Ta'ala, tidak taat pada Allah, melalaikan kata kewajipan. Macam perempuan tak tutup aurat dengan sempurna kan, berpakaian dengan menggairahkan dan sebagainya. Lelaki itu juga lah, tak taat, melalaikan solat, melalaikan solat, dan sunnah Rasulullah SAW, serta berbagai-bagai rasa kurang adab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berusaha kepada Allah Taala. Itu dia. Hari ini kita diberi izin melakukan solat menghadapnya. Mungkin kerana sesuatu perbuatan maksiat atau kurang adab, Allah Ta'ala langsung murka dan boleh menyebabkan kita dijauhkan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita tak dapat solat lagi. Lalu tak dapat solat. Lalu tak dapat masuk dalam masjid sebab oleh Covid. Sebabkan oleh Covid tak jaga SOP kan. Sonok-sonok akhirnya ni di Bali ni tak tahu macam mana ni. Di Bali kan. Di Bali ni tak tahu macam mana tu. Kemai lagi sakan Pak. Takut nanti naik balik. Bila dah naik balik besok, dah tak boleh masuk masjid pula. Orang masjid juga disalahkan. Orang masjid juga disalahkan kan, gitu. Sedangkan yang buat tu orang lain, yang sonok-sonok orang lain. Okey. Kita minta melindunglah, minta pelindung Allah Ta'ala daripada malam musibah, bahaya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi diri kita daripada demikian. Nampak? Alright, kita tengok atas. Apabila anda memperhatikan pemberian Tuhan dan nikmat-nikmat yang dianugerahkannya kepada anda, akan terbukalah kepada anda pintu raja, pintu harapan. Jadi kalau kita perhatikan segala nikmat-nikmat Allah, kan, segala kurniaan Allah yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita, maka terbukalah kepada kita pintu raja, harapan. Sebaliknya, jika anda memperhatikan perbuatan-perbuatan maksiat-maksiat dan kelalaian-kelalaian diri anda, dan tenggelamnya anda dalam runtutan hawa nafsu dunia, maka terbukalah pintu rasa khauf pula, rasa takut terhadap anda. Jadi dia rajak dan khauf ni dia dekat-dekat tu. Rajak harap, pengharapan. Khauf takut pula. Sebab oleh nafsu kita kan. Macam tu. Kalau kita lihat pada nikmat yang ada pada kita, akan ada rajak, pengharapan. Mana keselesaan beribadah, keseronokan beribadah, kan, dapat menjaga waktu solat. Itu semua rajak, pengharapan kita dapat syurga kan. Kita datang tepat pada waktu. Okey, kita menjaga aurat dengan sempurna, jaga mulut, semua akhlak kita nilai sendirilah akhlak masing-masing kan. Nampak akhlak kita baik, okeylah. Jadi mana ada rajak, pengharapan masuk syurga kan. Pengharapan untuk akhirat besok selamatlah insya-Allah. Okey.
Tapi bila kita tengok pula dengan nafsu kita, keinginan kita, tamak halaba kita, tu nak, ni nak dan sebagainya, maka kita pun rasa dan timbul pula al-khauf, takut pula. Takut akan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun terfikirlah, waktu aku muda dulu aku jahat. Muda dulu jahat, degil. Kan? Tak makan saman, istilah kita kan tak makan saman. Mak ayah nasihat tak tahu je. Kadang lawan cakap mak ayah. Bila kita fikir macam tu kan, timbul perasaan al-khauf, takut. Takut siksaan Allah Ta'ala. Takut Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dan juga kesalahan kita dah. Gitu. Baik. Jadi seolah-olah Syekh ingin menyatakan bahawa perasaan takut dan harap, al-khawf wal raja' naklah kekal sentiasa kepada orang-orang yang arif. Orang-orang yang arif, makrifah kepada Allah Ta'ala. Baik, agar orang arif mengetahui kesempitan kekal wujud walaupun selepas munculnya makrifat. Apakah tujuannya tadi, pembahasan tadi tuan-tuan? Dia kata agar, la'alla, bahasa Arabnya la'alla, agar orang arif mengetahui kesempitan kekal wujud walaupun selepas munculnya makrifat dan ia mempunyai faedah tertentu. Syekh menyatakan, dia kata rubbama afadaka fi laili qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqin nahar al-basti, dalam kurungan la tadruna ayyuhum aqrabu ilaikum nafa'a. Ni ayat Quran tu. La tadruna ayyuhum aqrabu ilaikum nafa'a. Tu ayat Quran. Surah An-Nisa ayat 11 tu. Nanti ada disebut bawah tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kadang-kala Allah Ta'ala memberikan kita berbagai-bagai faedah kepada anda ketika susah, yang tak ada ketika anda gembira. Nampak? Kadang-kadang tuan-tuan, Allah Ta'ala membagi kita berbagai-bagai faedah lah, kebaikan kepada kita ketika kita susah, yang tak ada ketika kita senang. Tu senang kita tak nampak dia punya faedah tu. Bila susah baru nampak faedah dia. Baru nampak faedah dia. Bila senang lupa diri, tahu tak? Lupa diri. Bila susah barulah ternampak hikmah dia kan. Banyak pengajarannya kesusahan ni kan. Macam tu. Kalau tidak kan lalai je. Maksudnya kemudian ayat Quran dia kata, anda tak tahu di mana antara dua masa itu lebih bermanfaat. Allah sajalah yang mengetahui. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa'a. Kita tak tahulah mana antara dua masa senang dan susah tu, mana lebih baik pada kita lah. Tak tahu. Kadang-kadang waktu susah tu lebih baik. Kadang-kadang waktu senang baik. Tak? Senang baik, mana selesa lah kita nak ibadah. Macam tu. Tapi waktu susah kan kadang-kadang lebih baik pun lagi. Mana dia ingatkan kita terhadap kekuasaan Allah Ta'ala tu melebihi daripada kekuasaan kita. Baik. Kesempitan menyebabkan wujudnya renungan dan juga pemerhatian, dia kata. Kesempitan menyebabkan wujudnya renungan dan juga pemerhatian. Pemerhatian adalah antara pintu makrifat. Kesempitan menyebabkan timbul dorongan untuk mengkaji tentang puncanya seperti dosa. Nampak? Bila sempit hidup, kita pun fikirlah, kenapa hidup aku ni sempit? Kenapa hidup aku ni susah? Antaranya ialah seperti dosa yang kita buat. Kemudian apa lagi? Kesalahan kita buat. Kemudian menyibukkan diri dengan perkara kurang penting. Sibuk perkara penting. Benda yang lara-lara ni banyaklah kita buat. Benda yang baik tak nak buat. Benda lara. Okey? Menyibukkan diri perkara yang kurang penting dengan mengenepikan perkara yang penting. Kemudian apa lagi? Menyia-nyiakan waktu. Sia-siakan waktu kan? Buang masa kan? Menyembang benda yang tak berfaedah lah. Mengumpat orang sana, mengumpat orang sini. Orang tu tak betul lah, ni tak betul lah, imam tak betul lah, Bilal tak betul, Syiah tak betul.
Semua tak betul. Dah. Orang jiran sebelah tak betul lah, dia je yang betul. Kan. Asyik ngumpat je. Okey. Ni pun menyebabkan kita ni kan lalai lah, lupa, lalai, leka dan sebagainya kan. Ni pun boleh menyebabkan kita ni timbul musibah, bala bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh turunkan bala bencana pada kita sebab kita asyik mengumpat orang je, memperkatakan hal orang, keburukan orang. Keburukan kita tak nampak. Ahli-ahli sufi menyatakan barang siapa tidak menjaga waktu, semua waktu akan menyebabkan bencana pada dia. Siapa tak jaga waktu, kan, mana mensisihkan waktu, kan, ataupun menyebut benda yang tak ada kaitan dengan dia. Kalau budak-budak tu asyik main game, macam tengoklah budak-budak kan, kejap main game, berjam-jam main game. Okey, macam tapi. Apalagi kalau orang kata bila PKP kan, PKP kan budak-budak kan dibenarkan pegang handset sebab nanti senang nak online dengan cikgu. Senang nak online dengan cikgu. Nanti ni sekarang dah masuk sekolah dia kan, tak dapatlah pegang handset. Dulu bila saya PKP kan semua online. Je tu. Bila tak ada online kan, buka lah game kerja dia. Mana ada baik ada buruk lah, ada baik ada buruk. Macam tu. Main game terlampau lama pun boleh menyebabkan masalah juga. Kan? Macam tu. Tak dengar mak ayah cakap. Berpuih-puih mak ayah cakap. Dia tak tahu dia. Sebab apa? Telinga tu dah tersumbek dengan game tu. Dia kan dia ada earphone kan. Macam tu. Baik. Itu orang muda tu. Kadang tua pun ada juga main game. Bukan tu. Bukan orang budak-budak main game, orang tua pun main game juga. Macam tu. Siap dia download game tu dalam handset dia. Baik tuan-tuan. Ahli-ahli sufi menyatakan barang siapa tak jaga solat, tak jaga waktu lah. Waktu ni umum lah, tak kira solat ke apa benda yang lain dan sebagainya. Semua waktu tadi akan menyebabkan bencana pada dia. Masya Allah. Sebaliknya sinaran kelapangan di hati menyebabkan hati itu terhijab daripada mengadakan pemerhatian, penelitian dan mengkaji tentang perkara-perkara yang menyempurnakannya. Sehubungan dengan itu, faedah-faedah yang wujud pada masa berada dalam sempit lebih banyak daripada faedah yang wujud ketika lapang. Nampak? Ketika lapang, manusia separuhnya tak sedar diri lah. Tak sedar diri, sono, enjoy, kan? Orang kata berbelanja tu dengan rakus lah. Kita tengok kalau orang kaya kan, duit banyak, dapat bonus, tak sedar tu bila dapat bonus, belanja sakan, belanja tu, belanja ni. Macam orang ada kad kredit lah. Kita tengok orang kad kredit, bila ada orang kad kredit, dia tak kisah. Dia tak kisah kan. Dia belanja lah. Dah, tak apa, kad ada, swipe aja. Kad ada, swipe aja. Macam tu. Berapa yang ada tu, apa itu nak kena bayar balik. Tak. Tapi kalau kad biasa ni tu, kalau duit tak ada pun tak boleh nak swipe lah. Duit tak ada kan. Baik. Jadi tak sedar diri lah. Bila kita susah, barulah kita ingat Allah Ta'ala. Bila senang, lupa, lalai kan, gitu. Baik. Walaupun tidak dinafikan kelapangan punya faedah-faedah seperti melahirkan kegembiraan kepada orang lain dan mendorong mereka ke arah kesempurnaan. Memanglah. Bila lapang tak dinafikan lah. Bila kita lapang ni ada juga faedah dia. Duit kita banyak, dan kita boleh belanja kawan, boleh belanja imam, belanja Bilal, boleh belanja siap, boleh belanja jiran. Ke kawan, jomlah pergi minum kan, ya, makan-makan dan sebagainya. Dia banyak, betul tak? Sonok lah. Mana kita boleh menggembirakan orang lain lah. Boleh gembirakan orang lain, sonok. Okay, bila boleh menggembirakan anak-anak kita, boleh menggembirakan isteri, suami kita, sebab kita ada lebih banyak, sonok kan, lapang, waktu lapang. Itu. Baik. Sehubungan dengan itu, Syekh telah mencedok daripada firman Allah Ta'ala berikut,
Dia kata anda tak tahu di mana antara dua masa itu yang lebih bermanfaat. Tu tadi Al-Quran tadi dalam kurungan tu. Wala tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Itu Al-Quran. Dalam bracket kan. Anda tak tahu di mana antara dua masa lebih bermanfaat. Allah Ta'ala sajalah yang lebih mengetahui antara masa sempit dan antara masa senang. So tak tahu kita tak tahu mana lebih bermanfaat ni. Malahan kadang-kadang waktu sempit itulah yang lebih bermanfaat pada kita. Gitu. Masa kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah Ta'ala masa tu lagi dekat berbanding dengan waktu kita senang, hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu jauh. Gitu. Baik. Seterusnya, yang penting orang arif mengetahui hikmah yang terdapat pada masa berada dalam kesempitan dan juga kelapangan. Yang penting tuan-tuan, orang yang arif, orang ahli marifat ni, orang arif Rabbani ni mengetahui hikmah yang terdapat pada masa berada sempit dan juga lapang. Sebagaimana ia juga dapat mengontrol diri, kawal diri dengan izin Allah Ta'ala ketika berada dalam kesempitan dan kelapangan tersebut melalui muraqabah kepada Allah. Muraqabah, mengintai kan, Muraqabah ni sama dengan makam ihsan lah. Ihsan, anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan, bahawa kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah, Allah Ta'ala nampak kamu. Itu sama dengan makam muraqabah lah tu. Makam ihsan sama dengan muraqabah. Jadi apabila dia memuraqabah Allah Ta'ala dan mengingati anugerahnya, akan timbul rasa lapang dalam dirinya ataupun dalam hatinya. Apabila dia memerhatikan dirinya dan mengingati kesalahan yang dilakukan oleh dirinya, akan timbul perasaan sempit dada. Itulah Syekh Ibn Athaillah mengajar sejumlah adab kepada golongan arifin dalam pasal ini. Jadi dia ajar adab pula. Jadi Muslim dia ajar adab kita terhadap Allah Ta'ala. Makan merojak, makan khauf kan. Macam tu. Takut kita lah kepada sifat Allah Ta'ala. Takut kita terlupa dan terlalai sebagainya. So maknanya kalau ada nikmat Allah Ta'ala ni, kita banyak bersyukur. Kalau kita tak dapat nikmat, so kita sabar. Kan? Sabarlah. Tak dapat nikmat tu sabar. Mungkin belum lagi kita menerima bahagian kita. Akan datanglah bahagian kita, tak akan dapat lah. Semua akan dapat kan bahagian masing-masing. Baik. Kemudian kita lihat ulasan tambahan. Ketika mengulas kata-kata hikmah yang pertama di atas, an-nasu yamdahunaka lima yazunnahu fika fakun anta zaman li nafsik lima ta'lamuhu minha. Al-mu'minu idza mudiha istahya min Allah Ta'ala ayusna alaihi biwasfin la yashhaduhu min nafsih. Ajhalun nas sejahaya manusia man taraka yakina ma indahu lizanni ma indan nas. Iza atlaqa as-sana alayka walasta bi ahlin fa'asni alaihi bima huwa lahu ahlun. Waz-zuhad iza madahu inqabadu li syuhudihim as-sana' minal khalqi. Wal 'arifun iza mudhu inbasatu li syuhudihim zalika minal milkil haqq. Maksudnya manusia memuji anda kerana sesuatu yang mereka sangka ada pada anda. An-nas yamdahuna lima yazunnahu fika fakun anta zaman. Tetapi naklah kita mencela diri kita. Li nafsik lima ta'lamuhu minha. Kerana sesuatu yang anda ketahui datang daripada diri anda. Mana sifat buruk lah. Buruk akhlak kita sebenarnya. Orang nampak kita baik je kan. Dari segi lahir dan zahiriat ni, orang nampak baik je kat kita. Orang tak nampak buruk kita kan. Macam tu. Oleh itu naklah kita mencela diri kita lah, di atas keburukan yang ada pada kita. Macam tu. Kemudian
al-mu'minu iza mudihal istihya' min Allah. Orang beriman apabila dia dipuji, dia malu pada Allah. Dipuji dia malu. Kenapa? Kerana ia dipuji disebabkan sifat yang tidak ia lihat dalam dirinya sendiri, melainkan Allah Ta'ala saja. Dia malulah pada Allah. Sebab dia tak nampak kelemahan dia. Tu. Dia nampak kebaikan saja. Kelemahan tak tahu ada. Banyak kelemahan kita, kekurangan keaiban kita kan banyak. Itu sebabnya kita kena malulah pada Allah. Yang paling layak dipuji adalah Allah, bukan kita. Itu kan? Baik, kemudian ajhalun nas, sejahil manusia. Man tarakal yakin ma indahu bizanni ma indaka nas. Sejahil manusia atau manusia paling bodoh adalah yang meninggalkan sesuatu perbuatan buruk yang ia yakini ada pada dirinya kerana anggapan orang lain bahawa dirinya baik. Orang anggap dia baik kan, nampak zahir dia baik, bagus kan, macam tu, akhlak baik, cakap baik, tapi belakang tak tahu. Kan. Baik, kena iza atlaqa sana alaika walasta ahlin fa'asni alaihi bima huwa lahu ahlun. Apabila Allah Ta'ala menggerakkan masyarakat untuk memuji anda, padahal anda bukannya orang yang layak dipuji, so maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya. Kan? Yang paling layak dipuji ialah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menutup keaiban kita kan, daripada sisi pandangan manusia lah. Di belakang manusia kita banyak buat salah, silap, banyak buat dosa. Jadi Allah Ta'ala tutup keaiban kita, orang nampak baik je. Jadi kita kena muhasabah selalulah hadap diri kita. Kalau ada orang puji kita, kebaikan kita, serahkanlah pujian itu kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah paling layak dipuji. Kemudian az-zuhadu iza madahu inqabadu li syuhudihim as-sana' minal khalqi. Gitu. Orang-orang zuhud itu apabila dipuji, mereka bersedih hati kerana menyedari pujian itu daripada makhluk. Masya Allah. Az-zuhad iza madahu inqabadu li syuhudihim as-sana' minal khalqi. Wal arifun, orang yang arif, iza mudihu in basatu li syuhudihim zalika minal milikil haq. Sedangkan orang-orang arif apabila dipuji, belakang gembira hati mereka. Mereka gembira kerana apa? Kerana memahami bahawa pujian itu datang daripada Allah Ta'ala, bukan memandang pada orang yang memuji. Tak? Kerana orang yang puji pun kadang-kadang ada sebab lah dia puji. Tak? Dia tak tahu kadang orang puji kita. Kadang orang puji kita ni dia nak jahanamkan kita. Dia juga dia puji kita nak jahanamkan kita. Baik, kita lihat 119 bawah tu. Untuk mendapat cela diri sendiri, haruslah mempunyai pandangan serta berikut, iaitu memandang diri anda sebagai bersifat kurang dan selalu melakukan dosa. So makna kita selalulah tengok diri kita balik, cermin diri kan, kita kan cermin diri. Pandang muka tu kat cermin tu. Kadang bila kita pandang muka kat cermin, kita nampak yang baik je. Kita lawa, kita handsome. Orang lain semua tak lawa, aku seorang yang handsome. Kan, orang aku yang seorang yang cantik. Tengok cermin tu kan. Bila pandang cermin tu lawa, bila diri kita lawa, kita pun lupa diri lah. Kita pun bandingkan dengan orang lain. Muka dia tak lawa, muka aku yang lawa kan? Muka dia tak handsome, muka kau yang handsome. Lupa diri kan. Baik, tak ada perasaan yang diri sendiri patut dipuji. Menganggap pujian orang boleh menimbulkan kelalaian. Nampak? Ni kita koreksi diri kita balik, check balik kita kena anggap pujian orang lain boleh menimbulkan kelalaian dan bertindak buruk, dan menyedari tingkah laku yang terpendam dalam diri sendiri masih banyak.
Ini kerana memang pujian orang lain, orang itu sesuai dengan kenyataan. Jika tidak, hendaklah kita mencela diri kita. Sebab sebarangan dan tidak sesuainya kelakuan dengan apa orang yang puji orang. Apa yang dipuji orang. Kan? Kita tengoklah dia puji kita tu sesuai tak? Kalau puji dia melambung tu kan, kita kelebihan kita tahap ni je. Tapi dia puji tu bukan melambung. Ada sebab tu. Ada sebab dia puji tu. Kadang dia nak menjahanamkan kita, merosakkan kita. Kan? Jadi orang tak nampak kelemahan kita kan. Itu. Orang nampak kebaikan kita je. Jadi akhirnya kita pun tertipu. Tipah tertipu. Contohnya ialah kita tak layak jawatan tu. Dalam mesyuarat agung kan, kita tak layak jawatan tu, tak layak. Tapi ada orang jack kita. Sini layak. Dia kata dia layak lah. Dia kata kita layak. Maka orang pun lantik kita. Bila bagi kerja tak kata buat kerja. Kerja tak siap. Bila nak buat kerja terpaksa tanya orang lain. Kan? Mana tak ada kemahiran kita itu. Jadi dia orang tu nak janamkan kita lah sebenarnya. Sepatutnya kalau kita tak layak jawatan tu jangan ambil. Tarik dirilah awal-awal. Tak maaf lah. Kan macam tu kan. Saya tak layak, bagilah orang lain kita. Baik, seterusnya 120. Orang yang benar-benar beriman tidak memandang amal baiknya datang pada diri sendiri. Nampak? Orang-orang beriman tidak memandang amal baiknya datang daripada dirinya sendiri. Kalau ada orang memujinya atau menyebut sifat baiknya, dia terasa malu. Masya Allah, malu dah dia. Tak ada bila orang puji dia kan, tak adalah dia kata aku memang hebat, siapa lagi kan. Tak ada orang lain daripada hebat ke sini, aku seorang hebat. Orang pun puji dia kan. Ni lupa diri tu. Sepatutnya kita rasa malu lah bila orang puji kita. Tuan janganlah puji saya macam lebih-lebih macam tu. Puji sikit-sikit cukup lah macam tu. Sebab bila puji lebih-lebih kan adalah maksud yang tersirat di sebalik itu, kita tak tahu. Kemudian 121, mukmin sejati adalah orang yang tidak memandang dirinya sebagai orang yang patut dipuji. Masya Allah. Mukmin sejati adalah orang yang tidak memandang dirinya sebagai orang yang patut dipuji. Oleh itu, apabila anda orang lain memuji diri dia harus menyadari orang yang menggerakkan lisan, orang mujinya itu ialah Allah Ta'ala. Bila ada orang puji kita, jadi yang menggerakkan lisan orang puji itu siapa? Allah lah. Allah yang menggerakkan dia untuk memuji diri kita. Okey. Jadi tugasannya hanyalah memuji pada Allah yang telah berkenan menutup keburukan kita dan menampakkan kebaikan kita. Lalu dia segera membersihkan kotoran yang ada pada dirinya. Masya Allah. Istighfarlah banyak-banyak macam tu. Sebab dengan pujian nanti boleh menyebabkan kita lalai, lupa diri kan. Tidak berpijak di bumi nyata, terawang-awang macam tu. Bila orang puji mulalah melambung kan, dah terawang-awang macam tu. Ni kiasan lah itu. Kemudian 122, orang arif beranggapan lisan manusia yang memujinya hanyalah sebagai takdir Allah. Akibatnya pujian orang semakin mendorongnya untuk meningkatkan kedudukan di sisi Allah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Apabila orang mukmin dipuji, iman di hatinya semakin meningkat. Nampak? Ini ciri-ciri orang beriman. Bila manusia puji diri dia, maka imannya meningkat. Dalam menghadapi pujian orang, ada kalanya boleh menambahkan iman. Iaitu orang yang dipuji itu adalah orang-orang yang arif. Tetapi ada kalanya pujian itu seperti memenggal leher sahaja. Iaitulah pujian yang tak sesuai dengan kenyataan dia. Rasulullah SAW pernah bersabda,
anda telah memenggal leher sahabat anda sendiri. Dia dah penggal leher dia tu, letak perang kat leher lah ibaratnya. Bila puji tu bukan pada tempatnya. Orang yang tak layak dipuji, dicek macam tu kan. Jadi maknanya seolah seperti meletakkan parang lah kat leher tu, nak penggal lah orang tu. Tu nak ambil tegahan daripada Nabi tu. Jadi puji tu nak puji tepat lah, sesuai lah pada tempat dia. Jangan berlebih dalam pujian. Kadang bila lebih pujian nanti sudah tentu kadang-kadang boleh merosakkan orang yang kita puji tu. Dia akan lupa diri, lupa daratan. Baik. Ibnu Ajibah menyatakan, muka surat 368 atas tu, Ibnu Ajibah menyatakan Yahya bin Mu'az radhiyallahu ta'ala pernah berkata, mengampu orang-orang yang jahat akan melahirkan satu kecacatan kepada anda. Kecintaan mereka kepada anda adalah satu keaiban terhadap anda. Setengah al-hikmah menyatakan orang-orang awam memuji dan menyanjung anda. Kerana itu lahirlah rasa liar daripada pujian tadi. Lain-lain dia. Janganlah kata kita terpengaruhlah dengan pujian tadi. Macam tu maksudnya. Yahya seterusnya menyatakan kemungkinan mereka melihat sesuatu pada diri saya yang menakjubkan. Sebenarnya tidak ada suatu perkara pun yang menakjubkan. Semua itu menyakitkan saya. Semuanya menyakitkan saya lah. Ujar beliau seterusnya, seorang penyair pernah mendendangkan syair, boleh jadi orang yang melemparkan batu-batu yang menyakitkan, saya tak dapati rasa kesihan pun terhadapnya. Boleh jadi Allah Ta'ala meninjau kegembiraan suatu kaum itu, lalu ia mendorong saya mendekati kegembiraan itu. Ada bahasa Arab ni, tak ada lah di sini. Dia kena check lah dia punya bait Arab itu. Syakawi menyatakan, wallahu alam. Sampai situ lah kan. Alright, kita baca kitab kekeliruan ni. Sikit. Muka surat apa tuan? 256. Okey, ada tanda. Masalah baca Quran takubur kan? Membaca, apakah hukum membaca Quran takubur? Okey, pendapat ulama. Muka surat 256. Imam Syafi'i berkata, "Lau qara'u inda qabri syai'an min al-Quran kana hasanan. Walau qara'u Quran kullahu kana ahsana." Sekiranya mereka membaca beberapa ayat Quran di atas kuburan mayat muslim, ia adalah sesuatu yang baik. Sekiranya mereka membaca keseluruhan Quran adalah lebih baik. Lebih baiklah. Kan? Semakna bolehlah kita baca Quran di atas kubur. Bukan makna kita sembah kubur. Dia nak mendakwa menyembah kubur tu. Dia kata bid'ah kan. Baca Quran atau kubur ni bid'ah. Dia kata sembah kubur. Bila pula menyembah kubur? Nama istighasah. Disebut dalam kitab Fathul Mu'in pada Hamishi Inatul Talibin. Baik, kemudian waqad nasa Syafi'i wal ashab ala nadbil qira'ah ma tayassara mindal mayt wa du'a ukbaha ay li'annahu hina izin arja li ijabati wa li'anna al mayyit tanaluhu barakatul qira'ah kal hayyil hadir. Maksudnya sesungguhnya telah dinaskan oleh Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat Imam Syafi'i atas sunnahnya membaca apa-apa yang mudah daripada sisi mayat dan berdoa selepasnya. Artinya kerana bahawasanya ketika itu adalah lebih diharapkan untuk diterima Allah Subhanahu Wa Taala
dan kerana mayat mendapat barakah bacaan, seperti orang hidup yang hadir lah, macam tu. Jadi mayat mendapat berkah bacaan seperti orang hidup, al-hayyul hadir, seperti orang yang hidup yang hadir. Yang menyatakan juga samalah untuk membolehkanlah kita membaca ayat ataupun Quran di atas kuburan. Bukan makna kita menyembah kubur. Baik, renungan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi cenderung kepada pendapat sampainya kiriman hadiah pahala Quran, bacaan Quran kepada si mati, dan beliau menganjurkan baca Quran atas kubur. Dalam kitabnya Ahkam At-Tamanni lil Maut, muka surat 75, beliau menulis hadis yang dikeluarkan daripada Abdul Aziz pengarang Al-Khalal dengan sanad daripada Anas secara marfu'. Apa kata dia? Man dakhala qabra faqra'a surat Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Maksudnya man dakhala qabra, barang siapa yang masuk ke kubur ataupun ziarah kubur, faqra'a surat Yasin, lalu dia baca surah Yasin, khaffafallahu, Allah Ta'ala meringankan azab bagi ahli kubur. Okey, wa kana lahu bi'adadi, dan adalah baginya dengan bilang-bilangan orang-orang yang padanya segala kebaikan. Baginya, bagi orang yang baca surah Yasin itu pahala kebaikan seramai penghuni kubur lah. Man fiha hasanat, berapa ramai ahli kubur dalam tu, semua dapat lah. Macam tu, semua dapat. Macam tu, kan? Supaya kita niat tu apa, surah Yasin tadi, bila kita baca Yasin tu, kita niatlah untuk wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minun wal mu'minat, kan? Min ahli kubri, daripada ahli kubur ini, kan? Fi hazal qabri, pada ahli kubur tu kita niatlah gitu. Wal arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat wal mu'minat fi hazal qabri, kan? Ataupun fi qabri, dalam kubur. Kita niatkan, insya-Allah akan dapatlah sampai dah semua tu. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Wahab juga menganjurkan membaca surah-surah di dalam Quran dan menghadiahkan pahala pada semua ahli kubur. Dalam kitabnya Ahkam At-Tamanni lil Maut, hukum bertamani bercita-cita, hukum bercita-cita kepada kematian, kan? Beliau membawa sebuah hadis yang dikeluarkan daripada Sa'ad Az-Zanjani daripada Abu Hurairah, diriwayatkan secara marfu'. Dia kata apa? Man dakhala al-maqabir summa qara'a fatil kitab wa qul huwallahu ahad alhaqum takassur summa qala inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika li hadal maqabir minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a'an lahu ila Allah, kanu syufa'a'an lahu ila Allah. Maksudnya apa tuan? Man dakhala qabra, barang siapa masuk ke kubur, maksudnya ziarah kubur lah. Summa qara'a Fatihatul Kitab, kemudian dia membaca surah Al-Fatihah. Kemudian waqul huwallahu ahad, dan dia baca qul huwallahu ahad. Kemudian wal haqqum takasur, al haqqum takasur, dia pun baca 3 surah, kan? Summa qala, kemudian dia berkata, inni ja'altu sawaba ma qara'tu min kalamika lil maqabir, sesungguhnya aku jadikan pahala apa yang aku baca ini, min kalamika, daripada kalam engkau ya Allah, kan? Kalammu ya Allah, li ahlil maqabir, kepada ahli kubur ini, minal mu'minina wal mu'minat, daripada orang beriman dan lelaki dan perempuan, kanu syufa'a'an lahu ila Allah, nescaya dianya jadi syafaat. Nescaya dia jadinya syafaat baginya ila Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah akan datang kita menziarahi makam Rasulullah pula. Saya buka soalan, kalau ada pertanyaan.
Tak ada. Tak ada. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuha al-arifin. Allahumma zidna, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.